Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'alu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kulli bani Adam hazzuhu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinatuhuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu war rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu at-takbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalika al faraju au yukazzibuh. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagianya daripada zina. Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagianya daripada zina. Yakni setiap manusia itu payah nak lepas daripada zina. Adalah habuai masing-masing daripada zina. Gapo dia kata? Pertama, maka dua mata itu berzina keduanya. Dan zina keduanya, kedua mata itu dengan cara memandai kepada barang yang tidak harus dipandai. Berzina dah mata. Pas manusia nak jaga seluruh anggota dia daripada berzina payah. Hak zina dengan farah, hak tu jelas. Hak tu baru benar-benar berlaku zina. Berlakunya zina dengan farah ini kerana dah lama dah berlaku dengan anggota lain. Anggota lain lama dah berzina. Tetapi hak berat sekali kesudahan dia, farahnya yang menentu. Manakala hak lain berzina lama mana dah. Sebab tu jangan buat benda-benda yang menyebabkan dekat kepada benda lagu tu. Kadang-kadang mata lama mana dah duduk ajak. Mata dok berzina dah. Tetapi orang tak panggil berzina, tak panggil lagi. Tetapi sudah kena dah habuai daripada zina.
Dan kedua tangan itu berzina. Kedua tangan itu zina. Keduanya itu menampar akal yang dilarang menampar dia terjemah. Batsyu ni tapa pukul ataupun memukul ataupun menyentuh. Tangan duk setuh lama dah tak buat masuk ya. Gitu mudah nak terjemah. Maka tangan tu haram dah. Tapi zina orang tak panggil zina tapi haram dah. Dan kedua kaki berzina. Lagu mana pula kaki berzina buat tahunya kemaluan yang berzinanya. Dan zina kedua kaki itu berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Apa maksud haram berjalan? Yakni kita pergi tempat hak Tuhan larang. Bukan kata diri benda tu sendiri haram. Kalau Tuhan tak kata haram, tak jadi haram. Contohnya, seorang tu pergi jumpa dengan isteri dia, halal. Seorang tu berjalan pergi jumpa dengan bini orang lain, haram. Dia digapa dia haram dengan halalnya? Di hak Tuhan. Tuhan kata jangan pergi, kita pergi, hak tu jadi kau haram. Bukan diri berjalan tu. Sebab kadang-kadang jadi halal dah pula. Dulu sebelum berkahwin, haram kita pegang tangan dia. Sekarang apabila berkahwin, halal pula. Welung, betah halal, betah haram. Haram, halal ni duduk mana? Duduk di perintah tu. Bukan diri perbuatan itu sendiri. Sebab tu ulama kata, orang tak semaya tu, bukan kata di diri dia tak semaya tu, dia tu berat, dia tu apa. Tetapi kerana dia tak dengar kata Tuhan. Kalau Tuhan kata tak payah semaya, pun kita tak semaya, tak ada masalah pun. Kalau Tuhan tak kata tak semaya, tak wajib. Tapi apalah ni tinggal semaya tu jadi benda tak comel? Kerana lawan Tuhan. Ya bukan di diri perbuatan itu sendiri, tetapi di perintah Allah Ta'ala. Sekalipun perintah itu kadang-kadang ikut Tuhan lah. Kalau Tuhan kata boleh, boleh. Kalau Tuhan kata tak boleh, tak boleh. Sebab tu sebenarnya perbuatan haram itu kalau kita tengok pada zat dia tak haram sebenarnya. Tengok pada zat dia tu tak haram. Minum arak. Kalau Tuhan tak larang, tak dosa pun, tak jadi perbuatan keji. Bukan kata diri pegang semata-mata pegang tu jadi haram selalu tak. Di perintah Tuhan. Kalau Tuhan tak perintah ke lagu tu, minumlah bercetung-cetung pun. Bahkan di dalam syurga, arak ada dalam syurga. Nak kata arak ni minuman istimewa rupanya. Sebab tu Nabi dalam sebut dalam minuman dalam syurga, Nabi sebut arak. Kerana orang Arab dulu zaman jahiliyah tak boleh tinggal arak. Maka Nabi wayak cerita lalulah nak gaya kepada orang hok minum arak. Mu nak minum arak ke dak lah ni? Kalau tidak mu tak boleh minum arak hok akhirat, hok sedap sekali. Oh, ada lah hok sedap sekali. Bukan bubuh dalam payah ke dak? Sungai arak. Sungai nah, sungai. Tetapi la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak memeningkan kepala dan tidak menyebabkan kaca bila. Minum arak, minum bercetung-cetung, tak apa. Lepas tu dulu apa tak boleh minum? Sebab aku suruh ke. Aku nak uji mu taat kau tak, bukan diri perbuatan itu sendiri. Aku nak uji mu dengan kata kau tidak mu ni. Maka diri haram itu apabila melanggar perintah. Dan bermula mulut itu berzina. Mulut dah tak dengar kata dah tu. Kaki tak dengar kata, tangan tak dengar kata. Mulut berzina itu dengan mengkucuk akal yang tidak halal dikucuk. Diciumlah kucuk ni, cium. Cium benda yang tak boleh cium. Setuh benda yang tak boleh setuh. Maka lama-lama akan jadi kepada hak paling besar, berzina dengan kemaluan. Hak tu hak paling sudah sekali. Kadang-kadang orang yang tak berzina, tetapi
anggota lain zina habis lama mana dah. Kerana nak pergi kepada zina ni, dia tak pergi automatik pakai pergi mula-mula pergi hak tu direct selalu. Tak. Dia hak ni dulu. Mata dulu, telinga dulu, mulut dulu, tangan dulu, kaki dulu. Barulah boleh jadi zina. Jadi Nabi kata manusia ni kena semacam habu zina. Kadang-kadang di tangan, kadang-kadang di mata, kadang-kadang di gon ni. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-citai. Hati duk kak ai gerai weh, gerai. Apa hati jadi gerai lagu tu? Ni tangan so zina dah. Mata dah zina dah. Tunggu hati ya ingat tu hai weh berat ni zina ni benda besar ni malu kau orang tua lah. Hamba jahat setara mana tak setuh orang duk main hati duk main cita-cita. Zina dengan hati baru. Lepas tu berlaku lagi zina. Duk main lagu tu tak zina lagi. Dan membenar akan yang demikian itu oleh farah. Farah baru kata. Kalau farah yang gerak baru jadi zina betul-betul. Semua lain itu zina berlaku dah. Farah hoklah sekali. Hati duk nak semacam. Guana teringat kau adik ambo weh. Ambo buat lagu ni ke orang buat kau adik ambo. Ambo buat lagu ni ke orang buat kau mu ambo. Janganlah berzina dengan orang. Seorang lelaki sahabat mari temu dengan Rasulullah. Sahabatnya mari minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, izin ambo berzina. Sudah orang lagu ni. Nak kata dia ni kaki zina. Suka kepada perempuan. Maka apabila masuk Islam tak boleh tinggal perangai terbeak tu. Kita ni tak pernah jadi kafir lagi. Sahabat dulu pernah dia hidup alai lagu tu. Alai tak ada hukum hakal pakainya beredah belaka. Apabila jadi terbeak, masuk Islam pun jadi tak boleh nak tinggal benda-benda lagu tu. Ada sahabat nak minum arak, ada. Maka ada seorang sahabat minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah izin hamba berzina. Rasulullah SAW tak dengar. Malah dengar lah orang kan. Mari ikut depan ni pula, ya Rasulullah izin hamba berzina. 3 kali Rasulullah buat lari gitu. Sayyidina Umar kata, budak ni kurang ajar dah tu. Ya Rasulullah minta benda hak tahu dah tak boleh. Patut lah. Kita ada hati ke? Dah dua kata tak boleh. Lah nak kata lagu mana? Perasaan nak tu ada tapi lah sabarlah sikitnya. Sayyidina Umar kata nak minta hak tu tak benar. Ke hamba pacung ke? Tak dengar kata tu. Sayyidina Umar ya. Tak dengar kata, mati lah mu. Balik sana gesta. Lu sangsi lu mati. Itu sikit mati salah katanya Sayyidina Umar. Boleh minta dengan Rasulullah nak berzina. Rasulullah kata mari. Budak muda orang tua tak minta, kalau orang tua juga minta berah. Maka Rasulullah kata mari. Gapo dia mu kecek sebenarnya? Gini ya Rasulullah, hamba kecek jelaslah denganmu ya Rasulullah. Tak ada benda hamba nak susuk denganmu ya Rasulullah. Ni jujur dia juga. Kadang-kadang ada orang tu yang baik perangai dia, tapi kalau bab ni hamba lemah selalu. Ya Rasulullah izin hamba berzina. Katanya Rasulullah, mu ada mak tak? Ada lagi. Kakak ada? Adik? Adik ada. Gini hamba nak tanya. Lagu mana kalau ada orang jatuh mari berzina dengan makmu? Bukan mu lagu mana? Jangan kecek lagu tu ya Rasulullah. Nama hamba gocoh. Dah kat hamba biarlah kono-kono. Lagu mana kalau ada orang jatuh berzina dengan kakakmu? Bukan mu lagu mana? Orang berzina dengan adikmu lagu mana? Ya Rasulullah jangan tanya lagu tu hamba. Gerai dah ni. Katanya Rasulullah mu rasa gerai. Jangan. Lagu mana kalau mu zina dengan adik orang? Orang marah juga. Mu zina dengan kakak orang marah tidak mu zina dengan mak orangnya gocoh dia orang lah. Maka Rasulullah panggil dia, Rasulullah jamuh dada dia, pegang dada dia. Sebab hati duk main ketar ni. Kadang-kadang kita ni nak ni jadi lemah sangat iman ni, suruh nak lawan diri jahat kita tu. Kita nak lawan tapi suruh kacing molek Rasulullah pegang. Baca doa Rasulullah kata Allahumma ghfir zambah wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Rasulullah kata ya Allah bersihkan hati dia, ampunkan dosa dia, jaga kehormatan dia. Maka Rasulullah pun tepuk. Maka orang tu bangun, hilang perasaan nak berzina. Katanya perawi hadis tu, hamba tak pernah melihat seorang lelaki paling benci bab zina
melainkan lelaki hok asalnya minta dengan Rasulullah nak berzina. Apabila Rasulullah baca di dada dia, maka dia jadi paling benci kepada zina. Bunyi orang berzina agak mengepek selalu, marah, gocoh apa semua. Maka sebab tu kita tengok ada orang doa jamuh dada ni. Doa pesing mana dah pula? Dah Rasulullah buat lagu tu. Tahu. Tak boleh kau doa jamuh kaki kau, jamuh kepala kau ke apa dia. Tak ada masalah. Ada doa tu Rasulullah ludah. Paling belakang. Rasulullah ludah, Rasulullah jomo. Air liur di tubuh kawan tu. Bau wangi sapak tu. Habis minyak atas bini dia beli. Harga mahal, harga murah. Bau tubuh tok laki dia bau wangi sapak tu. Apa? Kena air liur Rasulullah. Tu. Jadi ada orang kata, ai bomo duk main ciuk tu. Main mana? Jalan belakang tu Rasulullah nak ajar ni. Dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Maknanya farahlah yang menentukan. Sama ada berlaku betul-betul zina ataupun tidak. Hak lain tu berzina lama mana dah. Jadi jawapannya keputusan tunggu demo sore ya. Kemaluan. Kalau kemaluan barulah jadi zina betul. Tetapi dari sudut hukum hak lain zina habis dah berdosa belakang dah. Lah ni orang baik pun hak tak berzina pun nak lepas daripada zina anggota tu payah. Zina tu memang mikir zina orang kata kalau zina ni sia sepomo hidup. Kalau perempuan kalau jadi penuh jadi pelacur ko ataupun penzina tak ada maruah dah. Sekalipun dia bertaubat jadi wali Allah Taala pun maruah dia tak ada dah. Tu berat zina ni. Dia orang start saja sekali maruah sudah tak ada. Sekalipun dia taubat dan jadi wali keramat setara mana, maka kalau ia asalnya perempuan ni kalau orang tuduh misalnya, awak ni berzina, kena rotai orang yang tuduh, orang yang perempuan berzina 80 kali rotai, dipanggil qazaf, tuduh zina. Tetapi kalau orang tu pernah jadi pelacur dah dan dia taubat dah sekarang, tetapi mari orang jahat tuduh dia mau zina, tak kena hukumnya tu. Sebab apa? Maruah dah tak ada dah. Dia taubat dah, dia taubat sekali pun. Lagu tu. Tengok. Dia punya kesal dosa tu berzinalah paling payah sekali. Kalau kita tikar orang, mati. Tak adalah cerita dia. Habislah cerita dia. Tapi kalau berzina sekali, kalau nyawa lekat anak Allahu Rabbi. Wujudlah manusia tanpa nasab dan keturunan. Bakal tak comel, mari dah ada pada planet Pluto mana. Malu dah dia anak tu. Dia akan tanggung anak tu malu sampai dia mati. Dia seorang tanggung. Kalau dia nikah dengan siapa-siapa dia. Tubik anak. Tu nama gapo? Senyak tak jawab. Cucu pula malu. Maka bergenerasilah perasaan malu. Tak ada maruah ni. Tu zina tu payah. Sebab tu kena jaga guano-guano. Nak jaga lagu mana? Dah tinggal tunggu farah saja hak lain zina belaka. Kena tinggal. Tangan jangan, kaki jangan, mata jangan, mulut jangan dulu. Ni duk main ai. Tak apa tok zina, duk main kok bira. Main kok bira ada lagi. Kau nak lepeh kok bira mana boleh. Mencerita akan hadis ini oleh Imam Muslim dan Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawa asal bagi zina farah itu dua mata. Matalah yang sebenarnya menarik seseorang itu kepada perempuan. Kalau orang buta, tak tahulah, mungkin tak nampak. Telinga taklah mana. Telinga kalau orang buat belakang tu tak dengar dah kita. Tapi mata 2 kilometer nampak lagi. Duk kita pergi patah, pakai teropong 20. Sekelo boleh nampak mata ni. Maka nak tarik tu mata asalnya. Supaya kita jalan sengah, biar orang tino undur. Nak pergi dekat. Apa? Mata tarik. Tak ada tangan pun tarik. Orang tino tu tarik. Mata kita tarik tu. Sebab tu mata kita sebut dah satu panah yang beracun. Kena tu
Dah lah panuh. Biasa panuh ni kena mati dah. Tetapi kalau beracun, dia akan cepat lagi mematikan orang. Ya panuh mana? Di hati-hati lelaki. Maka apabila hati tu jadi mati, maka payah nak dengar nasihat. Sehari pun kena panuh. Petang kena panuh. Malam kena panuh. Pagi kena panuh. Pukul 10 kena panuh. Tak mati lagu mana? Hati tak jadi keras lagu mana nak dengar nasihat orang. Dah mati kena panuh beracun. Nah. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Oh ni. Oh ni tasawuf akhlak ni paling payah sekali nak jaga. Tasawuf ilmu tinggi, ilmu hakikat tu muka barang kecek. Tak tahu alik-alik berjatuh. Tapi hak ni Allah berair mata lah nak jaga. Nak kata nak jaga mata, nak jaga anggota 7. Welong. Sekalipun orang tu tak khamak, tapi dia boleh jaga 7 anggota, dia wali sebenar. Daripada orang tak jaga anggota 7, tapi kecek supaya rapat dah dengan Tuhan, tak pergi ke mana-mana. Hak ni hak sebenar walinya. Kau wali kalau kena nampak khamak pelik tu baru wali. Berat lah. Dajjal mari dia lah wali. Pakat siung tangan buat kita. Orang lah ni ramai nampak pelik sikit kak. Tak ada apa wali lah dia. Wali lagu mana kak. Ikut Tuhan. Jaga anggota pun tak ada apa. Dengan apa pekerjaan yang patut ia dan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan peliharaan yang bersangat maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga. Hak ni pekerjaan kakinya sebenarnya hak kita duk tunggu-tunggu. Tugas sebenar kaki, Tuhan buat kita kaki supaya kaki itu diguna berjalan dalam kebun-kebun syurga. Hak ni pekerjaan hak buat akan datang. Dan mahligai syurga, berjalan dalam kebun-kebun syurga, dalam mahligai syurga. Dan adapun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buah syurga dan minumannya syurga. Tugas tangan pula nak petik buah-buah syurga. Nak minum air-air minuman dalam syurga. Tu tugas dia. Tapi tak boleh buat lagi. Ya akhirat. Tu tugas yang dinanti oleh tangan nak buat. Seperti itulah segala anggota yang lain mata untuk melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan melihat syurga. Sebab tu ulama kata jaga mata. Kerana apa? Kerana mata bukan melihat syurga saja, tetapi melihat Tuhan, melihat Nabi. Tu tugas mata kita. Maka mata hanya senya ia kerana memandai kepada zat Tuhan dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Tu mata kita. Mata Tuhan wi comel-comel belalok putih mata guna untuk muka lain. Tak boleh. Guna untuk tengok Allah Ta'ala. Barulah puas hati. Tu tugas mata. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan. Maka matalah anggota satu-satu anggota yang mendapat nikmat yang paling besar di dalam syurga, yakni melihat Tuhan. Tangan dapat nikmat juga tapi tidaklah sebesar nikmat mata. Ada kodok nikmat menyentuh Tuhan? Ada. Pergi kepada Tuhan. Nikmat mendengar Tuhan. Ada mendengar? Tak ada. Maka nikmat paling besar, wujuhum yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Muka ketika mana melihat Tuhan cerah cemerlang, bersinar muka-muka
kepada Tuhannya ia memandai. Tengok Tuhan bersinar muka-muka. Kita kalau boleh berita gembira bersinar muka-muka. Muka kalau masa bertukar jadi ceria, jadi suka, bersinar gemilang. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipeliharakan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Kerana mata ni dapat nikmat paling besar, maka hok payah sekali nak jaga dan kena jaga paling sungguh sekali mata. Sebab dia boleh nikmat paling besar sekali. Maka benda untuk dapat nikmat paling besar, Allah nak cara ke dia payah sekali dan kita kena sungguh sekali cara ke mata. Dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Mata kita ni jangan buat kena guna untuk tengok kitab, tengok ulama, tengok orang yang menyebabkan kita ingat Tuhan, tengok Al-Quran, tengok muka orang tua kita, tengok muka mak ayah, tengok muka ulama, tengok Kaabah, tengok masjid, tengok sebeh, tengok sejadah, tengok Quran, tengok hadis, tengok kitab. Layan sungguh mata kita, jaga sungguh mata kita. Dan bahawa tiada dikotor akan dia, dicemarkan dia dengan memandai yang haram. Jangan guna untuk benda haram. Apabila benda haram, berarti kita mengotorkan mata. Apabila kotor mata, layak kodok mata yang kotor nak tengok Nabi. Layak kodok mata yang kotor nak tengok Tuhan. Tak comel lagu tu nya. Kita beli cermin mata. Tiba-tiba cermin mata tu kotor. Maka nak tengok Tuhan lagu mana, ngah jeluah lagu tu, ngah kotor lagu tu. Tak nampak lah. Kalau nampak pun tak serupa dengan hak bersih. Orang hati kotor tiba-tiba mimpi temu Nabi, ada. Orang hati bersih mimpi temu Nabi, ada. Rezeki dia lah. Tetapi hak ngah kotor tengok ngah hak cemang dengan hak bersih lain. Lagu tu. Fasa yang kedua pada menyatakan telinga. Mata, telinga. Ana sebut dah, benda yang kita dapat maklumat ni dua. Melalui mata, hak ni paling jauh sekali. Bagai 2-3 kilo nampak lagi. Kedua telinga, hak ni tak jauh lah mana lah. Dekat-dekat ni boleh dengar lah. Maka ni, dua maklumat. Kadang-kadang ada orang tu comel dah, tapi kerana dia lepas mata dia, benda luar masuk ke dalam. Kalau benda lain, hak dalam kita, hak diri kita. Tapi kalau melalui mata, bukan kita buat. Kadang-kadang kita tengok orang lah. Kita tengok orang, kita tak buat. Tapi jakit juga sebab mata. Mata ni benda luar jadi masuk dalam. Linga juga benda luar masuk dalam. Kalau mulut, ya tak masuk ke dalam. Mulut kita waktu baik, kalau kita kecek pun hak diri kita. Hak ni kita sebab ia kait dengan benda luar. Kita jaga setara mana, benda luar tak jaga, ia jakit juga. Sebab tu payah. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah bangsa dunia dan faedah bangsa akhirat. Tak salah kalau mu guna dunia untuk akhirat ataupun untuk dunia. Tak salah. Muka mu hidup atas muka dunia, mu nak dengar orang kecek, nak dengar orang mengajar, nak dengar nasihat, nak dengar orang mengadu masalah. Tak apa, tak ada masalah. Benda tu tak ada masalah untuk keperluan dunia mu juga. Mu hijau, mu gapo, tak salah. Maka setengah daripada segala faedahnya telinga yang bangsa dunia dengan apa dia? Bersedak-sedak dengan yang didengar. Dengar suara orang baca qasidah, dengar suara orang baca Quran, dengar suara orang ceramah, dengar suara kuliah. Tu guna telinga dah. Oh, sedap orang dah minat ngiling pala-pala. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Kita ada urusan dengan orang kecek. Oh, betul-betul saya akan buat apa yang cik suruh.
Guna apa? Guna telinga. Ya, guna telinga. Setengah daripada segala faedah bangsa akhirat pula. Faedah apa dia bangsa akhirat telinga guna? Mendengar akan Quran. Orang baca Quran. Atau hadis Nabi. Tak dengar baca Quran, baca hadis sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan dengar segala ilmu yang beri manfaat. Kita pasal live hari ni. Mata dapat pahala tengok. Telinga dengar. Berok. Boleh pahala dah. Pahala melalui mata. Pahala melalui telinga. Sekalipun lah ni kuliah tak ada di masjid. Buat di live pun. Orang boleh pahala juga mata dengan telinga. Kalau orang boleh hadir dalam majlis ilmu. Boleh pahala tubuh. Boleh pahala jasad lagi. Boleh pahala hadir majlis ilmu lagi. Hok dengar melalui live, dapat pahala mendengar ilmu. Dapat pahala tengok orang mengajar. Dapat pahala. Masing-masing boleh pahala. Tak ada bimbang gapo. Hok bimbangnya, dah lah tak mari dengan mengajar. Tak si dengar, dah pula mengajar. Tak si tengok, dah pula mengajar. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihatan. Kita sebut dah dari sudut afdal, mendengar lebih afdal daripada melihat. Sebab apa? Banyak sebut. Antaranya sahabat tak ada hok pekak, semua buta ada. Lepas tu apabila sahabat buta jatuh martabat dia, dak tetap dia dapat sahabat. Tak ada sahabat pekak. Kalau sahabat pekak sudah, lagu mana tak tahu, nak kecek Nabi oyak tak dengar sebutir abu. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dengar ni. Bapa mendengar lebih mulia daripada mata kerana kebanyakan urusan dunia kita guna mata tu banyak. Mata kita banyak guna urusan dunia. Kadang-kadang kita tak dengar pun. Baca berita. Tengok. Guna mata belakang. Telinga tak dengar pun. Kita ni. Kita pun tengok dalam mesej. Orang fitnah orang. Kita baca dengan mata. Guna mata ya. Telinga tak dengar pun. Maka bangsa dunia ni banyak guna mata. Manakala bangsa akhirat banyak guna telinga. Malaikat. Tak ada orang tengok. Dengar tu aja cerita. Nabi Muhammad ayat cerita bab malaikat. Semua boleh kata rukun iman kita berkait dengan telinga belakang. Allah Ta'ala aja tengok tak, tapi dengar Nabi Muhammad. Gapo dia lagi? Malaikat semua dengar dengan telinga, tak nampak lagi. Gapo dia lagi? Hari kiamat, gapo-gapo semua guna telinga, tidak guna mata. Sebab tu mulianya telinga kerana banyak benda-benda akhirat guna telinga saja. Pada masa sekarang lah, akhirat tu tak sedut kira lah, kau tengok dengan mata juga. Buat masa sekarang banyak benda-benda molek dengan telinga, bagai-bagai akhirat guna telinga. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Kalau pekak gak nak lawan dengan buta, molek buta. Kadang-kadang hak buta boleh baca Quran, sedap dah pula suara dia, hati tak pernah tengok benda kotor. Maka dia tu gak tasawufnya lah, tak ada nak tunjuk-tunjuk diri. Mungkin dia tak nampak comel tu gapo, uduh tu gapo. Hidup dia dengan tasawuf gitu. Tak ada nak kemah-kemah dak. Mungkin buta tak nampak pun hamba pun. Nampak bersih hati dia, tak tengok gapo dia. Orang berzina pun tak nampak gapo. Baca Quran pun boleh. Dan orang pekak tak berapa nak nampak kan. Jarang jumpa orang pekak baca Quran. Ada orang pekak baca Quran tak? Nak baca Quran lagu mana? Mungkin tak dengar suara pucuk bunyi lagu mana. Benda-benda akhirat ni kita sebut dah bangsa telinga. Dan bermula mensyukur pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Lagu mana apabila kita rasa terima kasih Tuhan beri saya boleh dengar, saya tidak pekak. Kalau pekak malunya lah saya masuk sekolah OKU. Orang kelainan upaya. Masuk pekak lagu tu.
Maka terima kasih Tuhan kerana bui saya boleh dengar. Saya nak guna pendengaran hokmu bui ya Allah, benda molek saja. Orang nasihat orang, gapo-gapo hangpa nak dengar hak tu. Hak benda tak comel, hokmu lari hangpa tak si dengar ya Allah ya Tuhanku. Ni cara nak bersyukur dengan nikmat telinga. Seperti gapo dia benda yang dilarang, seperti mengopak. Tengah orang mengopak, Allah payahnya lah nak jaga. Kadang-kadang kita tak kecek dah wak senyap, demo pun cocok. Ustaz tak dengar Ustaz. Cerita tu lah, Allahu Akbar. Kita tak usah japuk, suruh nak japuk, tak usah japuk, tak tahu lagu mana dah pulak ni. Gi situ nya cuek juga, sudahlah. Dah kena tutup telinga takut nampak tasawuf. Allah Rabbi ni. Maka katanya ulama, kalau mu tak boleh lari daripada mengopak, sekurang-kurangnya hatimu kata dak mengarut belaka cerita tu. Hangpa tak saya dengar Nampak sekalipun kita dengar, tapi kita tak percaya seputus habuk pun. Bukan cek lah nak ngopak. Cek lah hangpa tak saya tak layan lah mana. Dengar telinga. Kuat lagu tu. Kalau kita tak boleh lari daripada nak mendengar mengopak, duduk dengan suasana mengopak, ikutlah hangpa malah layan, panggil malah layan, malah dengar. Tak apa dah. Dan mengadu-ngadu, mari cuek nak pelaga orang. Hangpa dengar kawan ni nak kecek mengenai demo. Ada orang ni hangpa dengar nak mapuh demo. Ada orang nak fitnah demo. Biarlah, tak apa, tak usah dengarlah. Barang tak yakin pun hangpa nah. Suruh Tuhan lah, Allah Taala tu ada. Hangpa nak jaga lagu mana nah. Demo tahu mana? Hangpa pun dengar orang juga. Tak ada apa. Demo ni mengadu nak balas orang belaka. Lagi mana benda tak buat depan hamba-hamba payah nak percaya, takut jadi kau percaya barang tak yakin pula. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah. Benda-benda bid'ah. Benda-benda hak tak ada dalam agama. Macam-macam lah ni. Benda-benda hak dibuat, hak direka, hak sesak dalam agama. Tak usah. Dan berbantah-bantah orang duk balah. Allah Rabbi. Duk balah depan kita pula, ya Rabbi, bakpolah duk balah. Dan seperti mendengar suara perempuan. Dengar suara perempuan yang menyebabkan naik nafsu. Kalau hak tak naik nafsu pun makruh hukum dia. Ada kata haruh, ada kata makruh kerana tak dosa, tapi moleknya tak usah dengar. Tapi kalau nak dengar pun tak dosa hukum dia. Tapi kalau suara perempuan tu menyebabkan naik nafsu, payah suara perempuan nak naik nafsu ni. Kita orang jantan ni, kalau boleh dengar suara tu jadi tahu biasa ya. Suara lagu mana tak tahu jadi seria ni, hatta tekok ni jadi mikir. Jadi benda-benda, kadang-kadang suara dia tu. Maka jarang nak temu suara perempuan setara tu. Kalau ada suara dia tak boleh dengar. Suara perempuan ni bukan aurat menurut muktamad. Inna sautal mar'ati laisa bi'auratin ala mu'tamad. Katanya dalam Fathul Mu'in kata, suara perempuan itu bukan aurat menurut pendapat muktamad. Kerana suara perempuan juga nak berkecek, perempuan juga nak mengadu masalah. Kalau suara dia aurat, terbatas cara nak kecek dia. Dia nak jual beli, senyap. Saya nak beli barang ni, senyap. Tak boleh kecek aurat. Selok lah. Lepas tu, nak pergi mengadu kepada Qadi tanya, apa awak ni lagu ni? Senyap. Kecek lah. Senyap. Aurat tak Qadi, suara hamba. Sudah. Lepas tu nak kecek lagu mana? Maka suara perempuan bukan aurat. Dia hok jadi aurat, hok haram ni, ya dua menyebabkan perempuan jadi aurat suara dia. Pertama, suara terlalu sedap menyebabkan naik nafsu sadu. Dengar suara dia, naik mikir kepada benda-benda tak comel. Kedua, perkataan yang ia guna ke itu menyebabkan naik nafsu. Kecek mengenai tubuh perempuan, kecek mengenai asmara dana, kecek mengenai begini, kecek macam-macam deh. Lah ni dipanggil lirik lagu tu sendiri. Kalau lagu tu menyebabkan mikir benda-benda jahat, haram dengar lagu tu kerana menyebabkan naik nafsu fikir benda haram. Tapi kalau semata-mata dengar suara saja, tak apa. Ulama kata, tapi molek dengar Quran lah.
Tapi dosa ke tak? Tidak dosa. Kalau ada dua ni, lirik yang menyebabkan naik nafsu ataupun suara bunyi-bunyi yang menyebabkan naik nafsu, barulah muzik tu jadi haram. Kalau hak tak ada dua tu, tak ada suara yang menyebabkan naik nafsu dan tiada perkataan yang menyebabkan naik nafsu, maka makruh saja dengan muzik ni. Nah, kadang-kadang kita haram kan. Nah, kita sebut dah. Ding 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 ding. Ni, Gaza ni. Dalam mazhab Syafi'i benda berwatar. Watar ni bertali, hukum dia haram kita main. Apabila haram main, haram dengar. Maka kita dekat nak buka puasa dengar pasal radio. Ding 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 ding. Daripada anak kecil lagi anak ada dengar suara tu. Ada ingat kepada maksiat? Tak ada Ingat Mekah, ingat orang duk tawaf. Pelik sungguh pun gitu. Patut dosa kau lagu tu. Dengar suara lagu tu. Tidak jadi ke berdosa. Nah. Bahkan Nabi pun sebut, aku suka kepada suara yang hasan, suara-suara indah. Rasulullah suka dengar suara burung-burung kecil-kecil. Suara Rasulullah dengar suara orang nasyid, suara sedap. Rasulullah suka dengar suara air. Maka suara yang indah itu dibenarkan kita dengar. Sebab tu orang sufi menggunakan qasidah-qasidah. Kalau suara tak sedap, tasawuf sikitnya. Boleh tasawuf benar lah. Tapi tabiat manusia suka dengan suara indah. Haram tak? Tidak haram. Dan muda belia, suara muda belia, orang jatuh hok comel-comel. Jangan dengar suara dia. Kalau naik nafsu, kalau tak naik nafsu, tak ada masalah apa. Jaga. Lelaki dengan perempuan tak ada beza, hamba sebut dah. Beza di dua tu ya. Hak lain tak ada beza belaka, tangan lelaki serupa tangan perempuan. Serupa ya, tubuh dia serupa tubuh perempuan. Maka kena jaga juga, lelaki kena jaga juga. Bahkan ulama kata nak jaga lelaki lebih payah daripada nak jaga perempuan. Ada orang kalau perempuan, saya takut perempuan, zina lah. Tapi lelaki muda-muda ya. Sebab tu ulama kata apabila aku melihat perempuan, setan ya setan yang ikut belakang dia. Tapi kalau budak-budak hok comel ni, 18 ekor duk belakang dia. Sebab kita rasa mudah mungkin dia jatuh juga. Mula-mula adik akak, abang akak nikah, terakak kain. Ada berlaku macam-macam jenis setan ni, macam-macam. Jadi kena jaga awal-awal. Setan ni dia akan masuk tipu kita. Kalau melalui perempuan kita tak boleh pergi. Hamba petai kalau tengok takut. Berzina. Jangan hamba tak berani. Dia masuk melalui jatuh. Jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Mainan seperti serunai. Serunai ni boleh. Hak tak bolehnya ni seruling. Serunai bahasa Arab dipanggil nai. Nai serunai. Beza apa dia seruling dengan serunai? Seruling itu mizmar. Mizmar seruling. Kerana seruling batal ada pelidah lagu tu. Orang tua panggil pelidah. Pelidah ni macam recorder kalau kita siup bunyi. Macam recorder tu dah. Bunyi. Hak tu haram pakai. Hak boleh pakai batal pahit kosong bulat lagu ni. Tak ada lidah. Siup tubik angin saja. Cuma kita buat gini baru bunyi. Pakai gini. Ya tak ada lidah, dia kosong ya batal pahit. Maka hak tu boleh pakai tu dipanggil serunai. Hak tak boleh pakainya seruling, mizmar. Dan ada ulama kata mizmar pun boleh pakai, seruling pun boleh pakai. Seruling Sebab apa? Sebab Rasulullah pernah memuji seorang sahabat nama Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Seorang sahabat nama Ubay bin Ka'ab baca Quran depan Rasulullah. Rasulullah pun dengar suara dia sangat indah.
Maka Rasulullah kata sesungguhnya kamu diberi satu seruling daripada seruling-seruling Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi Nabi puji seorang sahabat dengan benda yang cekak benda haram. Mana boleh Rasulullah kata Allah sedaknya aitan ni supaya arok dah. Ada Rasulullah kecek ada lagu tu. Kiyah dengan benda-benda haram. Mana boleh. Jadi Rasulullah kata seorang mu sedak supaya mizmah. Mizmah ni haram. Ulama kata apabila Rasulullah kecek lagu tu bererti mizmah tu tidak haram. Sebab Rasulullah cekaklah kecek kiyah benda dengan benda-benda haram. Oh sedaknya air ni supaya arok dah. Oh sedaknya tidur supaya nak bunuh orang dah. Ada ke kecek lagu tu? Kiyah dengan benda haram lagu tu. Maka Rasulullah penuh kecek lagu tu. Maka ada ulama kata mizmah pun boleh. Dan genda hok tak dibenarlah seperti kubak ni Yankee tu. Dalam mazhab kita Yankee hok cekik tu. Dia bunyi tak 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 tak. Sebab dia dalam majlis tari zaman dulu. Dua benda ni digunakan dalam majlis tari. Maka bila sahabat dengar, dia teringat zaman dia muda-muda dulu. Maka Rasulullah kata mu tak usah dengar, kalau mu dengar mu ingat semula maksiat mu dulu. Maka Rasulullah lari secara khas kepada sahabat dia. Lepas tu orang lain ni, kita kalau dengar gena Yankee tu, ada ingat maksiat, kita tak penuh hadir dalam majlis tu, pegang apa dia kita. Kita tak dengar kata la al-badru alaina, ingat kau ngiling pala, ingat Mekah lagu tu ya. Dan ulama kata kalau ternafilah elak maka ternafilah hukum dia. Ternafilah majlis-majlis maksiat, ternafilah hukum haramnya. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghala, wallahu a'lam.